Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membaca suratul Lail dari juz yang ke-30 dengan menggunakan bacaan riwayat Khalad dari Ibn Hamzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردي إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصليها إلا الأشقى لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Dalam suratul Lail terdapat beberapa khilaf bacaan riwayat Khalad berbanding dengan riwayat Khalaf dan bacaan riwayat Hafal Asim yang biasa kita baca. Bagi semua mad mufasil, mad jaiz muttasil, mad silah tawilah, mad lazim, semuanya bagi bacaan qiraat Hamzah,
Khalaf dan Khalat dibaca dengan 6 harakat. Dalam suratul Lail ini, semua zilya yang kita bertemu, yang kita jumpa, zilra yang kita jumpa, dibaca dengan imadah. Seperti yaghsha kepada yaghshi, tajalla kepada tajalli, wal unsa kepada wal unsi, lasyatta kepada lasyatti, a'ta kepada a'ti, wattaqa kepada wattaqi, bil husna bil husni, lil yusra lil yusri, wastaghna wastaghni, dan begitulah seterusnya. Pada ayat yang ketiga, alif lam yang bertemu dengan hamzah berada pada akhir ayat sebelum waqaf, wal unsa. Maka bagi bacaan qiraat hamzah, Khalaf dan Khalat dibaca dengan dua wajah, iaitu wajah saktah dan wajah naqal. Saktah ialah kita berhenti seketika dalam kadar 2 harakat, kemudian menyambung bacaan dalam nafas yang sama. Wal unsi saktah, naqal. Wal unsi naqal ialah memindahkan baris hamzah pada huruf lam yang mati sebelumnya. Pada ayat yang kelima, huruf yang mati bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Sakin mahsul. Maka bagi bacaan riwayat Khalat dibaca dengan satu wajah, iaitu wajah tahqiq. Sama seperti bacaan riwayat Hafs al-Asim. Tidak ada khilaf. Tetapi bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah dibaca dengan dua wajah, sama aja dibaca secara tahqiq. Sama seperti bacaan Khalat dan Hafs al-Asim. Khalaf juga membaca dengan saktah. Dan seterusnya pada ayat yang ke-13. Yang pertamanya sakin mahsul, huruf yang mati bertemu dengan hamzah. Wa inna lana lal akhirah. Lal akhirah. Maka bagi bacaan riwayat Khalat tidak ada perbezaan bacaannya dengan bacaan riwayat Hafs al-Asim dibaca secara tahqiq. Namun bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, ianya boleh dibaca dengan dua wajah. Pertama ada wajah tahqiq seperti bacaan Khalat dan Hafs al-Asim, dan boleh juga Khalaf juga membacanya dengan saktah. Dan pada ayat wal ulam, alif lam yang berada di penghujung ayat sebelum waqaf, maka bacaannya seperti yang dinyatakan pada ayat keempat tadi. Bagi qiraat Hamzah dibaca dengan saktah atau naqal bagi riwayat Khalat dan Khalaf dan Khalat. Hafs membaca secara tahqiq. Dan seterusnya pada ayat yang ke-15 sekali lagi bertemu dengan alif lam. Alif lam yang bertemu dengan hamzah yang berada di penghujung ayat. Kalimah yang terakhir sebelum waqaf, maka seperti yang nyatakan tadi, qiraat Hamzah, Khalat dan Khalaf membaca dengan dua wajah, saktah dan naqal. Pada ayat yang ke-17 sekali lagi bertemu dengan alif lam yang bertemu dengan hamzah pada kalimah terakhir sebelum waqaf, maka dibaca dengan dua wajah seperti nyatakan tadi, saktah dan naqal. Dan akhir sekali pada ayat yang ke-20, alif lam yang bertemu dengan hamzah kedudukan yang sama berada di penghujung ayat, kalimah yang terakhir sebelum waqaf. Maka dibaca oleh qiraat Hamzah, Khalaf dan Khalat dengan dua wajah, saktah dan naqal. Itulah khilaf-khilaf yang berlaku dalam suratul Lail mengikut qiraat Hamzah, riwayat Khalat berbanding dengan riwayat Khalaf, dan juga riwayat Hafs daripada Imam al-Asim.
qiraat Asim. Semoga sedikit info penerangan ringkas yang saya berikan pada kali ini, insya-Allah bermanfaat untuk diri saya sendiri terutamanya dan kepada sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang menjenakkan diri dengan membaca Al-Quran secara berqiraat. Insya-Allah apabila tuan-tuan dan puan-puan bertelaki dengan ulama qiraat yang pakar dalam bidang Al-Quran wal qiraat, maka tuan-tuan dan puan-puan mudah untuk memahami segala kaedah usul khilaf yang berlaku dalam setiap pembacaan. Tuan-tuan dan puan-puan mengikut qiraat masing-masing. Dan pada kali ini saya membawanya dengan qiraat Hamzah, membaca dengan riwayat Khalad. Wallahu a'lam. Salam persahabatan Al-Quran. Semoga kita terus bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah Al-Quran akan menjadi sahabat, teman yang setia kepada kita di kehidupan dunia ini, di alam barzah dan di yaumul akhirah nanti insya-Allah. Saya Haji Ia Terengganu daripada syarikat Raudhah Jaya Teriwan Tua Sendian Berhad. Kami mengadakan pakej umrah, pakej ziarah, pelancongan dalam negara dan luar negara, dan insya-Allah siapa yang berhajat untuk menunaikan umrah atau melacun ke mana-mana destinasi, bolehlah menghubungi mana-mana syarikat Raudhah Jaya atau terus menghubungi saya di talian 0199367657 insya-Allah. Allahumma syrah bil Qur'an al-azim sudurana wa yassir bi umurana wa azim bi ujurana wa hasin bi akhlaqana wa nawwir bi qulubana wa quburana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.